Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Malaysia Madani dipersetujui 86.9% responden. MIC nafi dapat kerusi DUN di Selangor. PKR putuskan kerjasama dengan muda. Boykot jelajah Mega Madani, ini respon UMNO. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, rangka kerja alam sekitar, sosial dan tadbir urus industri kebangsaan bagi sektor pembuatan yang akan dilancarkan pada September 2023 boleh memanfaatkan perniagaan hijau yang semakin berkembang di Asia Tenggara, dianggarkan bernilai $200 bilion menjelang 2030. Beliau berkata rangka kerja itu terdiri daripada 4 komponen utama iaitu standard, sokongan dan insentif kewangan, pembinaan kapasiti dan mekanisme pasaran. Beliau berkata rangka kerja itu bertujuan menggalakkan sektor pembuatan menerima amanan ESG dengan menyediakan garis panduan dan pemboleh yang jelas untuk syarikat, termasuk perusahaan kecil dan sederhana. Tengku Zafrul mengalu-alukan institusi kewangan untuk mempertimbang memperuntukkan sumber kepada industri, pengilang dan pengeksport dalam bidang antaranya penyahkarbonan sektoral, mobiliti elektrik, tenaga hidrogen, penangkapan karbon berskala besar, penggunaan dan penyimpanan dan infrastruktur hijau. Menurutnya, hanya apabila terdapat usaha bersepadu awam swasta, barulah sesebuah negara boleh menggerakkan pembiayaan atau modal yang serius ke arah penyahkarbonan ekonomi secara berkesan dan mencapai agenda ESG sambil menyokong pertubuhan secara meluas. Katanya, kita boleh dan mesti cuba mengubah kesan perubahan iklim yang berpotensi membawa malapetaka ke atas Malaysia. Untuk itu, saya amat berharap industri kewangan Malaysia akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri untuk meningkatkan usaha bersama ini dengan menjadi lebih berani dan agresif dalam pembiayaan dan pelaburan ESG, terutamanya untuk PKS dalam rantaian nilai pembuatan, pelaburan dan perdagangan kita. Tengku Zafrul berkata, MITI menyedari cabaran utama yang dihadapi PKS dalam menerima ESG iaitu isu kos, kerumitan dan kapasiti serta keutamaan bersaing. Sementara itu, Tengku Zafrul berkata adalah penting untuk menyediakan akses pasaran kepada PKS, terutamanya daripada institusi kewangan, supaya PKS bersedia untuk memenuhi piawaian ESG yang telah ditetapkan dalam industri tertentu. Bagi memastikan PKS mendapat bantuan yang mereka perlukan, beliau berkata MITI akan mengadakan pelbagai sesi penglibatan dengan institusi kewangan. Beliau menambah, sebaik saja dasar karbon negara dimuktamadkan dan diluluskan oleh Kabinet dalam masa terdekat, agensi dan syarikat kerajaan lain kemudian boleh merangka langkah seterusnya berdasarkan Pelan Hala 7, selaras dengan sasaran mencapai pelepasan gas rumah hijau bersifat sifar seawal 2050. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, sejumlah 86.9% daripada 8,860 responden di seluruh negara menyatakan mereka bersetuju dengan konsep Malaysia Madani. Menurutnya, hasil kaji selidik Jabatan Penerangan kira-kira 5 bulan lalu mendapati 68.1% responden menyatakan bahawa mereka memahami konsep berkenaan. Katanya ini adalah petanda positif. Di pihak kementerian, kita ambil maklum dan berusaha untuk memastikan bahawa ia bukan seperti yang berhormat Senator berkatakan tadi, sekadar retorik. Ini memang jelas daripada usaha dan ikhtiar kerajaan dari segi ekonomi, menjaga tata susila dalam kalangan masyarakat, keharmonian, perpaduan, keutuhan masyarakat itu sendiri dan diterjemah lebih daripada semata-mata slogan atau konsep. Alhamdulillah, pada waktu ini hasil ekonomi dan pelaburan yang masuk dan sebagainya memang jelas ia mendatangkan hasil yang positif kepada rakyat. Fahmi berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Senator Datuk Dr. Azhar Ahmad yang ingin tahu sejauh mana hasil usaha kerajaan bagi menyebarkan informasi serta kefahaman kepada rakyat mengenai konsep Malaysia Madani. Sementara itu, beliau berkata pelbagai program sedang dan akan dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui jabatan serta agensi termasuk Kita Madani, Jalinan Insan Wahana Aspirasi, Hebahan Info on Wheels dan Persembahan Edutainment. Ahli Parlimen Lembah Pantai itu berkata, hebahan melalui media sosial dan digital turut dilaksanakan membabitkan perkongsian maklumat infografik dan videografik daripada pelbagai kementerian dan agensi-agensi kerajaan menerusi platform media digital seperti Instagram, Facebook, YouTube dan TikTok. Beliau berkata penerapan mesej dan informasi mengenai konsep Malaysia Madani akan dilaksanakan secara berterusan supaya seluruh rakyat dapat memahami dan menghayati semangatnya dan seterusnya bersama-sama mengangkat semula martabat negara di pesada dunia. Menteri Pendidikan Fadlina Sidir akan mencadangkan kerangka pendidikan menyeluruh dan membangunkan pelan pendidikan baharu
dengan mengambil kira faktor global dan dasar dalam pembentukan karakter warga negara. Beliau berkata pembangunan pelan pendidikan baharu antaranya akan terus memberi tumpuan kepada pembangunan latihan kompetensi guru dan kebolehpasaran individu dalam bidang pekerjaan dalam dan luar negara. Jelas beliau, kementerian kini sedang menilai pencapaian pelan pembangunan pendidikan Malaysia hingga 2025 dan telah memulakan perancangan libat urus serta sindikasi dengan pemegang taruh dalam membangunkan pelan pendidikan baru. Katanya, KPM menubuhkan sebuah pasukan petugas khas yang akan menerajui perancangan, hala tuju dan pembangunan pelan pendidikan baharu. Perancangan ini akan menjadikan pendidikan manusiawi ke arah Malaysia Madani, termasuk menjadikan anak yang baik lagi cerdik dalam pembentukan karamah insaniah serta pendidikan karakter sebagai tunjang dalam kesinambungan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Ahli Parlimen Nimbung Tebal itu menambah PPPM 2013 hingga 2025 yang kini berada di gelombang 3 telah menunjukkan pencapaian positif termasuk enrolment di peringkat menengah atas meningkat daripada 77.96% kepada 89.97% pada 2023. MRC menafikan laporan yang menyebut bahawa parti itu akan diperuntukkan kerusi Dewan Undangan Negeri untuk bertanding pada pilihan raya negeri Selangor yang bakal diadakan tidak lama lagi. Timbalan Presidennya M. Saravanan berkata, laporan sebelum ini yang menyatakan bahawa parti itu akan diberi kursi pada PRN Selangor adalah tidak tepat. Katanya laporan MIC diberi kursi bertanding tidak tepat. MIC sebelum ini meminta Dun Sentosa yang kita mempunyai peluang untuk menang. Namun setelah rundingan antara PH dan BN, kursi itu dikekalkan dengan PKR. Jadi sehingga kini MIC tidak dijanji mana-mana kursi untuk bertanding di Selangor. Semalam MIC Selangor mendakwa parti itu akan diberikan kursi Dun. Bagaimanapun pengerusinya MB Raja berkata, parti itu belum dapat memastikan berapa jumlah kursi yang bakal diperuntukkan. Untuk rekod, BN Selangor mengadakan mesyuarat jawatankuasa negeri di bangunan UMNO Selangor Shah Alam lewat malam tadi. Media juga difahamkan hasil rundingan PH Selangor, BN kini diberikan 11 kursi Dun untuk bertanding. Setiausaha PKR Cabang Muar, Esa Ali membuat ketetapan untuk memutuskan sebarang bentuk kerjasama dengan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda bagi Parlimen Muar. Beliau yang mewakili PKR Cabang Muar berkata, ketetapan itu selepas Muda mahu bertanding secara solo pada pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi. Katanya justru keputusan tersebut telah melanggar kerjasama politik kerajaan perpaduan berbentuk Electoral Pact di antara Muda dan PH. Semalam Muda menyatakan pendirian akan bertanding solo dalam pilihan raya di 6 negeri yang akan diadakan dalam tempoh terdekat ini secara sendirian. Pendirian itu mengakibatkan Muda bakal bertembung dengan PH yang bekerjasama dengan Barisan Nasional. Muda yang diterajui Syed Saddiq Syed Abdul Rahman itu juga akan bergasak dengan Perikatan Nasional yang dianggotai oleh PAS, Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Syed Saddiq berkata keputusan partinya itu memandangkan dua blok politik sedia ada tidak mencukupi. Pengerusi UMNO Selangor, Megat Zulkarnain Omadian berkata, tidak timbul soal Barisan Nasional Selangor memulaukan acara jelajah Mega Madani di Dataran Kemerdekaan di Shah Alam pada malam Sabtu lalu. Sebaliknya mengulas salah faham itu, dia berkata PH dan BN telah merancang untuk melancarkan jentera kerajaan perpaduan di peringkat negeri Selangor dalam tempoh terdekat ini. Katanya program yang berlaku pada Sabtu lepas sebelum ini adalah ceramah ataupun program biasa yang dianjurkan oleh PH. Jadi dia tidak timbul soal boykot dan sebagainya. Tambah Megat Zulkarnain, pihaknya juga telah mengadakan perbincangan dengan Amiruddin yang juga pengerusi PH Selangor berhubung perkara tersebut. Katanya telah ada persetujuan antara saya dan Datuk Seri Amiruddin. Kita akan berbincang dan memanggil satu mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan Peringkat Negeri Selangor yang mana kita akan duduk berbincang. Antara tajuk utama yang akan dibincangkan nanti ialah soal pelancaran jentera Kerajaan Perpaduan di negeri Selangor dan selain daripada berkaitan penyelarasan yang perlu kita buat bagi persediaan pilihan raya negeri Selangor. Jadi kita juga akan buat pengumuman secara bersama untuk pelancaran. Berdasarkan poster acara, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, timbalannya Ahmad Zaid Hamidi dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke masing-masing memimpin PKR, UMNO dan DAP dijadual hadir pada acara tersebut, tetapi ketiga-tiganya gagal berbuat demikian. Ini menimbulkan spekulasi bahawa kempen PH dan BN di Selangor dilihat tidak bermula dengan baik dengan andaian bahawa BN Selangor telah menolak jemputan untuk menyertainya. Ada pihak pula mengaitkan dengan rasa tidak puas hati dengan agihan kerusi menjelang pilihan raya negeri yang akan datang di 6 negeri. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.